Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, lebih dahulu alhamdulillah semua walhamdulillah. Ucapan syukur yang tidak putus-putus sampai ke pagi ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik. Dan tidak lupa juga kepada semua ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini. Terlebih dahulu ana mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua ibu bapa pelajar-pelajar sesi 2021 yang dapat hadirlah pada pagi ini. Dari sudutnya sesi taklimat lebih kepada bersua muka supaya kita rasa makin rapat dan mempermudahkan urusan pendidikan anak-anak kita pada tahun 2021 ini. Jadi insyaAllah lebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada semua ibu bapa yang dapat hadir dalam menghantar anak-anak pada hari ini. Walaupun sementara kita berjumpa, jadi ana mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa yang dapat hadir. Dan insyaAllah kita ada dua slot lah pagi ini. Yang mana slot yang pertama akan ana lebih kepada satu sesi, ana sahaja akan bentangkan. Yang kedua slotnya untuk tanya jawab. InsyaAllah ibu bapa boleh tanyakan kepada kami pihak sekolah persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berada di akal fikiran masing-masing. Dan insyaAllah yang terakhir adalah slot pelajar bersama dengan asatizah kita untuk lebih cara macam mana kita nak menghafal dan sebagainya. Jadi insyaAllah kami akan bentangkan kepada ibu bapa dan juga para pelajar macam mana kita nak mendepani hafazan di cabaran pandemik COVID ni macam mana. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, kita buka majlis kita dengan umuman kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah nak cuba selesaikan dengan secepat yang mungkin disebabkan SOP. Kita tahu sedia maklum, satu bilangan had setiap maksimum adalah 50 satu kapasiti, dan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam lah. Jadi insyaAllah kita harapkan perjalanan kita pada hari ini diberkati dan insyaAllah selamat daripada sebarang penyakit lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang mana daripada surah Al-Hajj ayat ke-21 anda petikkan, bacakan, yang mana maksudnya sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung tersebut khusyuk dan takut ke atas ayat-ayat Allah. Seterusnya, kerana takut kepada Allah, dan ingatlah misal-misal perbandingan kami kemukakan kepada umat manusia supaya dia memikirkan. Jadi alhamdulillah hari ini ana rasa semua di kalangan kita ni mari ke sini untuk menghantar anak kita menghafal Al-Quran dalam satu niat yang mana untuk masukkan dalam dada anak-anak kita satu juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran yang dalamnya hampir kata 114 surah yang ada di dalam satu Al-Quran. Percaya tidak percaya, alhamdulillah kita dah melahirkan hampir ke tahun ini Matan telah melahirkan hampir 78 orang pelajar. Percaya dan tak percaya juga bahawa semua pelajar-pelajar kita alhamdulillah yang telah menghafal. Mereka semua ini antara mereka yang akan insyaAllah pelajar anak-anak kita akan turuti bersama. Jadi itulah kenapa anda harapkan kepada semua ibu bapa dapat bersama-sama dengan kita daripada awal sehingga ke akhir slot yang akan kita bentangkan sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah hari ini anda membawakan matan sekali dengan tajaan kita awesome, yang mana insyaAllah lepas daripada ini anda akan bentangkan. Sebelum tu anda mahu perkenalkan dirilah. Ana Muhammad Izwan bin Abdul Latif, yang mana telah ditaklifkan oleh Ustaz Ahmad Dasuki sebagai pengetua di sini. Dan insyaAllah mungkin kita boleh rapat ataupun lebih kenal lah lepas daripada ni.
Jadi insyaAllah kita pergi kepada slot yang seterusnya. Ni sebagai Ustaz Halim selaku PK3 kita lah, penolong kanan 3 yang akan membantu anak. Seterusnya, terus lagi, anak cuba secepat mungkin. Yang mana dalam KPI sekolah ada 4 elemen yang akan kita cuba usahakan untuk dalam tempoh setahun. Yang mana untuk dalam, anak rasa nampak yang belakang boleh nampak. Kalau tak nampak boleh ke depanlah sedikit. Jadi yang mana untuk elemen penting dalam membentuk pelajar-pelajar, kita ada 4 elemen penting yang Matan Shah Alam tekankan. Yang pertama, elemen sahsiah, kecemerlangan sahsiah. Jadi itu yang pertama. Elemen yang pertama, kita nak bina pelajar-pelajar, anak-anak kita. Yang pertama adalah akhlak pelajar-pelajar. Jadi insyaAllah dalam akhlak pelajar-pelajar, kita telah menjalankan di bawah PK3 macam mana nak tekankan adab, macam mana nak tekankan akhlak, yang insyaAllah kita akan cuba laksanakan dalam tempoh masa setahun yang akan datang. Seterusnya kita ada yang kedua, elemen kecemerlangan Al-Quran. Jadi dalam kecemerlangan Al-Quran, boleh anda katakan bahawa di Matan Shah Alam kita ada tempoh fasa pelajar-pelajar selama 3 tahun. Tahun 1, pelajar-pelajar yang masuk lebih maklumnya tahun anak-anak kita tahun ini. Tahun ini mereka akan kejar sebanyak 5 juzuk hafazan mereka masing-masing. Sebelum tahun kedua, dia akan kejar daripada 6 sampai ke 15 juzuk. Dan tahun ketiga, dia akan kejar daripada 16 sehingga ke 30 juzuk. Target kita setiap daripada pelajar, kalau boleh 3 tahun telah habis Al-Quran. Itu yang kedua, elemen kecemerlangan Al-Quran. Yang ketiga, kecemerlangan akademik. Memula tadi slide ni dah tunjuk dah bahawa Matan ada kerjasama dengan Awesome. Untuk mana? Untuk kita di samping Al-Quran yang cuba kita hafal, kita tak lupa dengan akademik ataupun penekanan daripada KPM lah, Kementerian Pendidikan. Dan Alhamdulillah tahun ini kita ada pertukaran silibus pendidikan. Daripada silibus yang sebelum ini kita diniah sahaja, Alhamdulillah kita telah masuk sedikit dari sudutnya akademik ataupun dari bentuknya KPM sendiri. Kita ada usuludin, kita ada syariah, kita ada bahasa Arab, dan kita juga ada tajwid. Jadi maksudnya anak-anak kita di sini secara tidak langsungnya belajar juga tentang akademik, walaupun tak banyak dah, supaya lepas habis ni mereka tak letih atau tak penat nak kejar akademik nanti. Seterusnya yang terakhir, kita ada kecemerlangan gerak kerja. Alhamdulillah, anak di Matan Shah Alam mengucapkan tahniah kepada semua staf bahagian di Matan Shah Alam, kerana Alhamdulillah anda nak maklumkan kepada semua ibu bapa bahawa Matan Shah Alam telah dipilih menjadi antara cawangan Matan di bawah Ustaz Ahmad Dusuki yang paling baik lah pada tahun sesi 2020 ini. Jadi KPI inilah yang menentukan hala tuju pelajar, hala tuju staf, hala tuju sekolah supaya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain pada masa akan datang. Jadi insyaAllah dengan 4 perkara inilah juga akan melahirkan barisan para pelajar yang macam mana untuk ke depan. Adakah mereka ni dapat membanggakan mak dan ayah, ataupun mereka ni dapat turun kepada masyarakat untuk berbakti kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi next slide. Seterusnya. Okey, jadi kebanyakan hafazan yang mana kita tahu setiap daripada hafazan ni, kalau kata di Malaysia kita ada hampir 30 lebih sistem hafazan. Yang kita tahu antaranya hafazan kaedah Deobandi di India, cara hafal di India. Kita ada hafazan Panipati di Pakistan, kita ada hafazan Luh di Arab Saudi, kita ada cara hafazan Cirebon di Indonesia, kita ada cara hafazan Mawali di Bangladesh, dan kita ada hafazan cara macam mana Turki. Kemudiannya di Malaysia perlu ada satu sistem hafazan, dan Alhamdulillah Matan secara tak langsung mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh sistem yang Malaysia tetapkan. Sebab kita mengikut apa yang telah DQ Darul Quran susun, macam mana nak buat, kaedahnya macam mana, apa yang perlu pelajar sediakan dan sebagainya. Kemudian Matan mempunyai kaedah seperti mana kehendak hafazan Malaysia. Next. Seterusnya, hafazan di Malaysia bermula pada tahun 1966. Ini yang direkodkan lah, sebenarnya lebih lama lagi lah. Ikutkan kepada sejarah, hafazan di Malaysia bermula pada tahun 1966.
yang mana perkembangan menunjukkan institusi tahfiz menawarkan pengajian sepenuh masa ataupun integrasi tahfiz dan akademik. Jadi kalau kita boleh anda katakan di Mahat Tahfiz An-Nabawi Shah Alam, boleh anda katakan bahawa kita di sini sistem tahfiz kita adalah full time tahfiz. Maksudnya kita tidak ada akademik, melainkan ada tambahan subjek tambahan yang boleh anda katakan tidak formal lah kita ajarkan kepada para pelajar, supaya seperti mana anda kata tadi, pelajar tidak letih apabila habis daripada hafazan nanti. Seterusnya, anda akan bentangkan secara ringkas teknik-teknik hafazan ini supaya mak ayah boleh dapat tahulah. Sebab sekarang ni mak ayah akan menjadi guru kedua. Kami guru pertama, mak ayah guru kedua di rumah lah. Sebenarnya di rumah dalam sistem kekeluargaan Islam, mak dan ayah adalah guru pertama. Sorry, kita maaf anda katakan, mak dan ayah adalah guru pertama. Kami guru kedua sebagai sokongan. Tetapi sekarang ni alhamdulillah, apa ni musibah ataupun ujian COVID ni nak mengatakan antara hikmahnya bahawa kita boleh balik kepada ajaran Islam sendiri, yang mana kita tahu dah antaranya guru pertama lah anda katakan tadi. Jadi insyaAllah anda cuba bentangkan sedikit apa sahaja orang kata perkongsian kami, supaya mak dan ayah lepas ni balik ke rumah boleh praktikkan. Okay, yang pertama next, iaitu sebelum menghafal, pelajar-pelajar kena ada 4 perkara. Persiapan sebelum menghafal. Yang kedua, persiapan semasa menghafal. Yang ketiga, persiapan tasmid. Dan yang terakhir, persiapan selepas menghafal. 4 elemen ini secara ringkas insyaAllah akan saya kongsikan. Dan harap kepada ibu bapa boleh abang take note dan tahulah sedikit macam mana cara nak menghafal. Kalau boleh menghafal dengan anak-anak, alhamdulillah lagi terbaik kepada. Jadi insyaAllah kita slide yang seterusnya, persiapan sebelum menghafal, iaitu yang pertama, bawah kita ingat, yang pertama persiapan diri. Ini bagi anak-anak, bagi anak-anak dan ibu-ibu kena ada. Yang pertama, niat. Pelajar dan ibu bapa kena tahu bahawa mari ke sini Mahat Tahfiz An-Nabawi, mereka kena ada pasang niat untuk apa sebenarnya mari ke sini. Kena tahu sebab apa mari ke sini. Walaupun anda tahu di kalangan anak-anak pada hari ini ada yang mari ke sini sebabnya kerana apa? Mak dan ayah paksa. Sebab kerana apa? Nenek wasiat itu kena suruh mari. Sebab kerana apa? Tak ada orang nak jadi tok imam kat rumah. Sebab kerana apa? Itulah macam-macam. Jadi insyaAllah, pertama, anda harapkan kepada mak dan ayah, tolong pastikan niat kita tu untuk anak-anak, untuk teruskan pengajian selama tempoh berapa tahun ni. Yang pertama, pasang niat dulu. Yang kedua, kena azam. Azam kena kuat. Bukan nama azam, azam kita tu kena kuat. Bukan dalam tempoh masa setahun anak-anak kita boleh habis walaupun kata ada, ataupun tempoh 2 tahun boleh habis walaupun kata ada, ataupun tempoh 5 tahun baru habis walaupun kata lebih daripada itu pun ada. Jadi anak harap pada semua pelajar-pelajar dan juga anak ibu bapa kena pasang azam supaya anak kita masuk ke tahfiz kena habiskan 30 juzuk. Okey, seterusnya keyakinan. Yakin dan percayalah, insya-Allah anak kita boleh. Walaupun kita tengok anak aku ni mampu ke tak, anak pandang atas bawah, pandang atas bawah. Tak, insya-Allah yakinlah bahawa anak kita boleh menghafal Al-Quran. Seterusnya, yang seterusnya, jaga adab, minat, kemampuan menghafal. Kita ni mempunyai rekod hafazan dan murojaah ni daripada sekolah sendirilah. Menguasai kemahiran berkaitan hafazan. Menguasai kemahiran ni insya-Allah kita akan daripada pihak sekolah akan kongsikan kepada anak-anak pada ini. Kita ada slot belajar dengan guru-guru untuk sesi menghafal macam mana. Kemudian kita ada kaedah dan teknik, iaitu yang mana setiap daripada pelajar kita akan ada satu grup pelajar masing-masing bersama dengan guru. Di Mahat Tahfiz An-Nabawi kita ada 3 grup mudah nak kongsikan. Yang pertama, kita ada guru pelajar dengan asatizah masing-masing. Yang kedua, kita ada grup pelajar bersama dengan warden, lebih kepada bimbingan akhlak. Yang ketiga, kita ada sekolah bersama dengan ibu bapa, lebih kepada informasi lah yang sekolah akan kongsikan. Kemudian kita ada sesi intensif. Pelajar-pelajar yang lemah, insya-Allah kita ada kelas untuk mereka. Seterusnya, lihat terjemah Al-Quran yang akan dibekalkan kepada para pelajar
semuanya adalah Al-Quran beserta dengan tafsir lah. Jadi insyaAllah di samping daripada menghafal, kita nak melahirkan juga pelajar yang memahami erti Al-Quran. Seterusnya, tentukan sukatan seperti mana anda kata tadi. Untuk tahun 1, pelajar-pelajar akan menghafal daripada juzuk 1 sampai juzuk 5. Okey. Seterusnya, mazhab yang sama. Kita harapkan apabila kita dah bagi mazhab Al-Quran yang ada di tangan ibu bapa dan juga anak-anak, guna satu mazhab. Jangan kata hari ni guna Quran ni, esok guna Quran ni, lusa guna Quran ni, tulat guna Quran mak. Tak nak. Kita naknya satu Al-Quran yang sama digunakan untuk menghafal. Seterusnya, menghafal pada waktu malam. Ni lebih kepada cara hafazan. Jadi waktu ni anda lebih kepada susunan ibu bapa lah. Dan dalam beg yang kita bekalkan kepada pelajar-pelajar, dalam tu kita dah atur dah jadual waktu bila pelajar-pelajar kena menghafal, waktu bila dia kena tengok Al-Quran, waktu bila dia kena mengulang, waktu bila dia kena belajar. Jadi insyaAllah dalam tu kita bekalkan semua sekali. Kemudian kita ada fasa dalam hafal. Kita ada talaki. Talaki ni maksudnya kita membaca depan guru ataupun depan keluarga. Nazirah lebih kepada bacaan bagi pelajar-pelajar yang lemah. Kemudian kita ada sistem gundal, buku gundal. Percaya tak percaya, anak kita insyaAllah habis 30 juzuk sini, mereka telah tulis satu buku, satu naskah Al-Quran tebal. Kalau anak suruh ibu bapa, anak sendiri ibu kalau anak nak tulis, cabut tangan-tangan. Tapi percayalah anak kita alhamdulillah habis 30 juzuk, mereka dah habis dah tulis Al-Quran. Okey. Kemudian dia ada tasmih, iaitu hafazan, dia menghantar hafazan. Kemudian dia ada murajaah dan buku Q. Next. Jangan cepat-cepat kan. Jadi fasa aliran dalam menghafal Al-Quran di matan, kita ada 1, 2 dan 3. Jadi bagi mana pelajar yang mari ke sini nanti, walaupun alhamdulillah anak semuanya antara mereka-mereka yang hebat, kita tak lari daripada talaki nanti. Yang mana dalam sistem kita, pelajar-pelajar sebelum menghafal, dia kena betulkan bacaan dahulu. Kita tidak mahu ada di kalangan pelajar-pelajar yang mana menghafal tunggal langgang. Jadi dia akan talaki semua sekali 3 step. Yang pertama adalah talaki dahulu. Pastikan bacaan dia lancar, barulah boleh menghafal. Okey. Seterusnya nazirah untuk pelajar yang lemah, barulah buku gundal. Talaki buku gundal tasmih, anak rasa ni perkara yang boleh kita skipkan. Terusnya kita ada persiapan semasa menghafal. Ini lebih kepada mungkin di rumah lah. Persiapan semasa menghafal, kita ada pilihan tempat, waktu menghafal, kaedah dan teknik, perhatian guru dan pengukuhan hafazan. Next. Yang mana persiapan tempat adalah suhu dan bersih. Dua tempat benda ni anak harap pada ibu bapa boleh tekankan kepada pelajar lah. Pastikan situasi tempat hafazan anak-anak kena tetap dah. Abang lepas ni tempat abang. Kakak tempat abang, kakak sini tempat kakak menghafal. Ni rehal kakak, ni Al-Quran kakak, ni tempat abang, ni rehal abang. Pastikan suasana dalam tersebut dapat kita usahakan. Itulah kenapa hari ini anda panggil kepada semua staf. 2 minggu lepas anda katakan kita kena jumpa. Kita kena jumpa mak dan ayah hari ini untuk bentang kepada mereka cara menghafal. Supaya apa? Kita tak ketinggalan dari sudutnya hafazan. Anda dimaklumkan oleh Ustaz Ahmad Zulki bahawa kalau di Selangor ni kita ada hampir 500 sekolah tahfiz di seluruh Selangor. Tu isu kita ada jadi tak suka sini pindah lain, tak kena sini pindah lain, tak kena tak selesa tidur sini pindah lain, makan sini tak sedap pindah lain. Tak habis banyak. Kesian ke anak-anak lah isu ni. Dan 500 sekarang ni banyak sekolah pelajar yang mana bawah daripada 50 pelajar telah banyak ditutup. Isu dia apa? Isu adalah dana. Nak bayar yuran, nak bayar staf, nak bayar bangunan, nak bayar operasi sekolah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tempat yang sesuai antara benda yang anda harapkan kepada mak dan ayah sediakan. Yang kedua, waktu menghafal. Antara waktu menghafal ni sebelum subuh, selepas subuh, maghrib dan isyak. Isyak, daripada isyak maksudnya daripada pukul 8.30 sehingga pukul 10. Dan asar pukul 6.30 hingga ke maghrib lah. Jadi ni adalah waktu menghafal yang sesuai. Tapi bagi anak, yang utama waktu menghafal adalah daripada maghrib sehingga isyak. Ni waktu utama kita, pelajar-pelajar.
Jadi ini adalah yang lain, ni adalah waktu tambahan. Kalau pelajar-pelajar kita yang mana banyak menghafal, sebelum ni kalau banyak menghafal, banyak hantar tasbih, biasanya bukan waktu maghrib dan isyak sahaja dia kejar. Di waktu lain dia kejar juga, asar, selepas daripada isyak, sebelum subuh dan sebagainya. Betul. Tapi bagi anak, awal-awal tekankan dari sudut anak-anak kita adalah kelancaran hafazan, kelancaran bacaan terlebih dahulu. Seterusnya Ustaz. Seterusnya persiapan semasa menghafal, kaedah dan teknik yang mana kita ada talaqi musafahah, yang mana pelajar akan membaca bacaannya depan daripada guru masing-masing lah. Sekarang ni insya-Allah ujian COVID ni terpaksa nak ataupun tidak, terpaksa kita hadapi secara online. Jadi selepas daripada ni insya-Allah kita akan bekalkan dalam grup ibu bapa nanti, yang mana ada di kalangan ibu bapa nanti ada grup pelajar kelas masing-masing lah. Jadi insya-Allah untuk tahun 1 lelaki, anda maklumkan bahawa Ustaz Anam selaku PT1 kita, orang hebat insya-Allah, lepasan daripada Mesir. Seterusnya yang kedua untuk perempuan, kita ada Ustazah Aini, PT2 kita, orang hebat juga. Jadi insya-Allah anda harapkan semua ibu bapa boleh bagi sama lah, ataupun ada yang tak faham boleh tanya mereka ni nanti. Seterusnya kita ada kelancaran ayat dan kefahaman makna. Perhatian guru, anda rasa benda tu boleh di-skip. Pengukuhan hafazan, semak dengan rakan, dengar dengan qari, intonasi suara. Ni semua adalah cara nak memudahkan hafazan, yang mana semak dengan rakan. Lepas daripada ni mungkin untuk tahun 1 tidak, tahun 2 dan 3 mungkin dia orang ada. Lepas dia hantar, dia akan baca pula dengan kawan dia. Dia telefon kawan dia, macam mana aku baca tadi, okey ke? Sebagainya. Dengar daripada qari, ni antara cara lain lah. Dengar daripada qari-qari kita, banyak di Malaysia dan juga di luar negara, mereka-mereka yang boleh ditiru bacaan. Itu antara memudahkan hafazan. Intonasi suara, bacaan berlagu, itu antara memudahkan. Next. Rasa macam mak ayah pula nak menghafal pagi. Okey, persiapan tasmid. Jadi semasa tasmid ni next. Jadi secara umumnya persiapan tasmid ni boleh anda katakan, ni anak-anak, anda harap abang dan kakak tolong bagi perhatian. Yang mana persiapan pelajar diberi masa 8 minit. Untuk dalam online ni 8 minit untuk setiap pelajar diperuntukkan untuk menghantar tasmid mengikut giliran. Dia ada dah giliran dalam grup tu, nanti ustaz akan susun. Okey, abang nama siapa, ni sekian nama dia. Kemudian sama dalam buku tak payah lagi guru. Okey, next. Seterusnya persiapan tasmid, kaedah cara menghafazan, yang mana kita akan bekalkan kepada pelajar dah ada dah Al-Quran masing-masing. Buku Q anda tak pasti ada. Kalau kata ada, insya-Allah boleh tulis siap-siap dalam buku tu hafazan terkini kita. Pelajar-pelajar yang baru masuk hari ini, insya-Allah mereka akan menghafal 5 surah pilihan dahulu, barulah masuk kepada juzuk 1. Sistem kita lain. Kita juzuk 1 mengikut tahun lah, juzuk 1, 2 dan 3. Ada setengah daripada Turki, dia menghafal daripada belakang 30, 29. Tu anak kata cara hafazan masing-masing banyak cara. Tapi di Matan kita punya hafazan mengikut tahun lah. Jadi daripada 1 sampai ke juzuk 30, tapi bermula dengan 5 surah pilihan. Next. Kemudian persiapan selepas menghafal. Next. Okey, anda nak bentangkan sedikit ataupun nak kongsikan sedikit lah tentang peratusan mengikut tahun di bagi sesi 2020. Walaupun kita tahu pelajar-pelajar belajar di rumah daripada mula bulan 3 hari tu, lepas tu masuk sekejap bulan 7 ke bulan 8 nak tak silap, lepas tu balik ke rumah balik, kemudian sampai ke saat ni masih berada di rumah, dan saat ini lagi juga berada di rumah. Kita tak pasti, dan anda dengar dapat makluman insya-Allah 20 hari bulan ni akan masuklah insya-Allah. Jadi sama-sama kita doa. Yang mana untuk tahun 2020 kita ada seramai 40 orang pelajar. Awal tahun ni kita ada 40 orang pelajar. Untuk setiap tahun, sebenarnya setiap tahun kita ada 40 orang pelajar. Tapi disebabkan tahun ni kita punya kena ada penjagaan fizikal, kena jaga SOP dan sebagainya, kita boleh masukkan pada tahun ni hanya 34 orang sahaja. Jadi setiap tahun kita akan ada 40 orang pelajar, dan tahun 2020 seramai 37 orang, alhamdulillah 92.5% yang dapat naik tahun. Maksudnya 5 juzuk tu tidak boleh hafal. Hanya 3 orang sahaja yang tak boleh naik tahun.
Kenapa tak boleh naik tahun ni Ustaz? Kerana 3 orang ni masuk bukan masuk awal tahun seperti mana anak-anak dan abang dan kakak pada masa masuknya macam ni lah. Dia masuk bulan apa? Bulan apa? 3 bulan, 5 bulan, seterusnya lah. Maksudnya dia tak mula daripada awal. Jadi itulah ada ketinggalan sukatan lah. Jadi Alhamdulillah boleh anda katakan majoriti pelajar-pelajar pada tahun ni boleh naik tahun. Seterusnya pada tahun 2 kita ada 51 orang yang boleh naik tahun. Maksudnya secara peratusnya 76%. Yang kedua yang tak boleh naik tahun 16 orang, 23 orang. Kenapa tak boleh naik tahun? Sebabnya yang pertama, pada tahun 1 hari itu dia tidak kejar kalau boleh kita nak tahun 1 bukan kata 5 juzuk semata-mata, tak. Dia kalau boleh 6 ataupun 7 juzuk supaya dia boleh kejar pada tahun kedua. Tahun kedua kenapa lambat Ustaz? Tahun 2 dia kena kejar 10 juzuk. 1 juzuk 20 muka surat. Boleh anda cerita lah. 1 juzuk 20 muka surat. Dia kena habiskan 1 juzuk selama tempoh 1 bulan. Anak kita boleh tengok lepas ni macam mana. Tapi janganlah buat bulan 1 ni kita nak 1 juzuk dah. Siannya kadang. Okey. Jadi insya-Allah kita proses hafazan tu insya-Allah kita jalankan secara santai tapi capailah kita punya target. Seterusnya tahun ketiga kita ada seramai 35 orang dan 24 orang Alhamdulillah boleh naik tahun. Maksudnya majoriti lagi. Seramai 11 orang tidak boleh naik tahun. Satu disebabkan faktor yang mana ni ada macam-macam isu lah pada tahun ni. Line tak ada lah, apa ni, handset kena kongsi dengan adik. Ada 5 orang adik-beradik, 5 orang satu-satu. 10 orang adik-beradik, 10 orang lah satu-satu. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah. Terusnya, okey, jadi target kita Alhamdulillah untuk tahun ini kita targetkan setiap daripada pelajar kita ada 20 orang hafazan. Target KPI sekolah, pencapaian kita kalau boleh 20 orang. Tapi Alhamdulillah kita ada sekarang ni untuk khatam kita ada 26 orang khatam. Ni yang kita buat slide fikir 1 buat ni 2 minggu lepas. Jadi ada Alhamdulillah ada 2 orang. Jadi bukan kata 120, kita ada 100 tambah 2 orang, 160%. Alhamdulillah, maksudnya tercapai lah, lebih daripada target kita. Okey. Jadi Alhamdulillah boleh anda katakan next target hafazan kita ni antara nama-nama mereka yang dah capai. Banyak ada 13 orang tapi telah tambah. Ni yang sebelum ni anda boleh katakan banyak ada 11 orang pun sama dah telah bertambah. Semua sekali hafazan pelajar 26 orang. Next. Jadi ni antara mereka lah yang sempat kita buat. Ada tak silap ada berapa belas tahun. Okay, next. Ini mereka-mereka yang telah kata pada tahun ni. Jadi anda boleh katakan cabaran pandemik COVID-19 ni memang memberi impak kepada semua. Dari sudutnya pendidikan, siapa sahaja, mak ataupun ayah, bahkan anak-anak sendiri pun terkesan. Yang mana ianya memerlukan satu bentuk norma baru dan membangunkan sistem model insan yang kena pada tempatnya. Kita tak boleh dah nak ikut pada macam ni. Tak ada seorang guru pun yang mana mengikut kepada latihan yang mengikut sebelum ni secara latihannya guna online. Tak ada. Tak ada seorang guru pun. Semua sekali Alhamdulillah guru kita ni pandai-pandai sendiri. Dapat lahirkan 26 orang ni pandai-pandai sendiri mereka nak buat macam mana supaya tidak ada seorang pelajar-pelajar yang tercicir. Jadi boleh katakan kepada kita semua ada surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang mana dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepada aku. Jadi daripada maksud surah ini kita harapkan kepada anak-anak kita tidak terlepas ataupun ketinggalan dari sudutnya hafazan. Dan kehadiran pelajar di institusi institusi pendidikan. Maksudnya bukan hanya anak-anak kita sahaja, bahkan anak-anak orang lain. Yang mana anda dapat tahu, next, kita semuanya boleh katakan hampir 500,000 orang guru-guru. Ini bawah KPM. Kita ada 500,000 orang guru-guru. Seorang guru pun tidak ada buat latihan secara online. Tak belajar, nak belajar online macam mana. Tapi disebabkan COVID ni semua kena pandai-pandai belajar. Itulah kenapa rahsia kami Mata Hafiz An-Nabawi nak dibandingkan dengan Mata Hafiz An-Nabawi cawangan lain. Kita cepat pulih. Cara macam mana? Lain tak ada, kita cuba usahakan.
ada masalah aset, kita cari cara macam mana dan sebagainya. Itulah anak kata ucapkan terima kasih kepada asatizah, kerana mereka daripada pagi sampai ke malam. Petang mak ayah kerja, tengah hari tak boleh nak hantar tasmek, tak apa, malam guru sanggup tunggu. Jadi itu anak kata ucapkan terima kasih kepada asatizah kerana sanggup berkorban untuk anak-anak. Seterusnya anak juga mengucapkan terima kasih juga kepada mak dan ayah pada hari ini, sanggup meluangkan masa duduk hari ini sekejap dengan saya berceloteh depan ni, berkongsi tak tahu apa, tak tahu. Contoh kata kan. Jadi insyaAllah anak ucapkan terima kasih kepada mak ayah, semangat untuk hadir hari ini. Walaupun kata anak, Ustaz, saya ni kalau boleh tak nak hadir lah Ustaz. Sebab apa? Anak tak nak hadir Ustaz. Jadi kenapa anak kata kena hadir hari ini? Supaya mak dan ayah kena tahu. Bukan kata mak dan ayah kena hafal, tapi mak dan ayah kena tahu. Okay? Cara macam mana, bentuk macam mana. Bukan hanya kita harap adik duduk sini menghafal. Senang lah. Contoh kata kita tak nak, biar mak dan ayah pun tahu, punya payah menghafal. Okay? Seterusnya kita dapat tahu bahawa 5 juta orang pelajar ni bawah yang belajar daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Kita ada 2 juta pelajar tahfiz di seluruh Malaysia di bawah Permata. Kita ada di Selangor, kita ada PITAS. Yang adanya alhamdulillah pelajar-pelajar di bawah PITAS hampir ke 500 sekolah dan 300 di kalangannya telah berdaftar di bawah JAIS dan kita antara termasuklah. Jadi tak perlu bimbanglah Ustaz, sekolah ni ada ada kebenaran muka ke? Ada kebenaran sukatan seribah tak? Kita tiap 3 bulan sekali kita akan ke JAIS untuk hantar laporan. Ni pelajar kita, ni guru kita, apa yang kita belajar sebagainya lah. Seterusnya apabila buka sekolah insya-Allah kita harapkan kita tahu kebimbangan mak dan ayah. Hantar anak ni kan kena Covid. Ya. Bukan mak ayah, anak lagi rasa lagi takut sebenarnya. Tapi nak tak nak kita kena teruskan norma baru ini. Okay, next. Jadi boleh anda katakan kita semua sekali pelajar-pelajar Mak Tahfiz An-Nabawi, bahkan para pelajar, boleh anda katakan kalau ikutkan tahunan, pelajar-pelajar kena mengikuti 52 minggu sesi pendidikan, 52 minggu sistem pendidikan. Tetapi tahun ini boleh anda katakan tahun yang lost generation. Pelajar pada tahun ini boleh kata separuh daripada 52 minggu pendidikan hilang. Sebenarnya mempengaruhi anak-anak pada masa yang akan datang. Kita boleh lihat anak-anak yang dah umur 6 tahun sehingga darjah 2 untuk 2-3 tahun akan datang, macam mana dengan ABCD mereka? Macam mana dengan kiraan 1 sampai 10 mereka? Boleh kira tak? Isu pendidikan hari ini bukan isu yang main-main. Sebab apa? Apabila berlakunya pendidikan, mereka akan terjejah dari sudut apa? Sosial mereka. Masa itulah macam-macam perkara akan berlaku. Seterusnya akan berlaku isu-isu disiplin, masalah-masalah keruntuhan akhlak. Seterusnya akan berlakunya masalah ekonomi. Apabila satu negara tidak dapat dibimbing oleh mereka yang sepatutnya memimpin, maka kejatuhan satu negara akan berlaku. Jadi itulah anda katakan hari ini kita boleh duduk di sini disebabkan guru-guru kita sebelum ni, disebabkan sekolah-sekolah yang kita dah masuk sebelum ni. Jadi alhamdulillah hari ini kita boleh dapat di sini menikmati hari ini disebabkan pelajaran ataupun pendidikan yang kita telah dapat. Itulah ayat yang pertama turun, Iqra. Bacalah. Kena ada ilmu untuk membuat satu perkara. Ikutlah apa sekarang pun, nak memasak, nak membaca, nak apalah mudah nak katakan, perlu ada ilmu. Barulah mudah untuk kita nak teruskan. Seterusnya bagaimana nasib pendidikan anak-anak untuk belajar 20-21 nanti. Jadi persoalan ni anak minta kepada ibu bapa, cuba fikir dan renungkan macam mana nak buat untuk sesi 20-21 next. Yang mana alhamdulillah pada tahun ini bawah kerjasama Ustaz Ahmad Dusuki bersama dengan Awesome, alhamdulillah telah membuat satu aplikasi yang kita dah kerjasama, yang mana digelar sebagai Awesome. Sebelum anak memanjangkan benda ni lebih panjang, okay, anda nak kongsikan kepada para ibu bapa, sambil-sambil tu boleh download lah. Anda kongsikan dalam grup masing-masing lah. Sekejap anda kongsikan dalam grup ibu bapa, barulah boleh lihat secara okay. Jadi insyaAllah next
Ustaz. Dalam ni kita merangkumi ke semua tahun. Next. Daripada tahun darjah 1 sehingga tingkatan 5. Dalam aplikasi ni kita tahu dah ada sistem. Aplikasi ni adalah aplikasi pendidikan sahaja. Mudah anda katakan. Ni yang nak bagi contoh. Kita ada Ahmad Akid. Ni anda tak tahulah. Kalau mak ayah ada IG boleh tahulah. Okey. Ahmad Akid dia ada follower dia 706k. 706,000 followers dia. Umur dalam lingkungan 15 ke 16 tahun. Dia ada 706k followers. Anak sendiri kalau buka IG ada rasa bukan kata 706. 7 orang pun rasa nasib baik ada. Okey. Yang kedua, kita ada Farah Khairina. Kita ada 1.2 juta follower. Sama umur lebih kurang sama. Umur antara 12 sehingga ke 15 tahun. Dia ada 1.2. Ni kalah Ustaz Zuki. Ustaz Zuki pun tak ada sampai 1 juta lebih. Dia 1.2 juta. Kita ada yang terakhir, Alisha DZ. Tak tahu lah baca macam mana. Sorry lah kalau salah. Okay. Dia ada ni YouTube ni 3.72 juta subscribe. Baru dibeli ke mak dan ayah dia kereta. Jadi nak katakan inilah mentor-mentor ataupun mereka yang anak-anak kita follow. Anak tak tahu, cuba cek masing-masing. Tak tahu, takut mak dan ayah pun follow ni, tak tahu. Jadi nak katakan sekarang ini mereka yang kita rasa ketinggalan dari sudutnya digital, inilah mereka yang akan masuk. Tu anak kata tadi, kena fikirkan macam mana sistem pendidikan anak kita pada masa yang akan datang. Sistem pendidikan hari ini bukan seperti sistem pendidikan 10 tahun kita macam sebelum ni. Sistem hari ini bukan kita sistem yang 1 tahun selepas. Tak, sebab pandemik COVID ni dah mengata tsunami kan semua perkara. Dari sudutnya pendidikan, dari sudutnya ekonomi, dari sudutnya sosial, semua kita dah berubah. Kalau dulu jumpa boleh bersalam, sekarang ni tak boleh dah. Kalau jumpa dulu boleh bertegur sapa, hari ni takut-takut dah. Jadi insya-Allah kita harap bukan nak salahkan kepada mereka bertiga, tak. Bukan, ni antara platform mereka. Tapi platform kita macam mana? Tuan kata tadi, alhamdulillah Mantan Shah Alam dapat teruskan pendidikan pada bulan 3 hari itu sebab kita pun cepat pulih. Cepat tahu, cepat cari cara macam mana nak suruh pelajar-pelajar kita supaya tidak ketinggalan. Jadi antaranya inilah yang kita cuba usahakan. Next. Okay. Seterusnya kita tahu dah, hari ini input ataupun benda yang pelajar-pelajar akan gunakan adalah handset masing-masing. Itulah antara benda inilah antara medium utama kemasukan ilmu. Okey, kemasukan hiburan, kemasukan dan sebagainya, banyak benda melalui ini. Jadi jangan kita ketinggalan, Ustaz, saya tak guna handset di rumah. Tak, benda tu akan menyebabkan anak kita ketinggalan. Tapi kena guna cara, kena tahu cara. Seterusnya kita dah tahu dah, hari ini macam-macam benda dah dimajukan dan memudahkan cara kita. Kita ada Grab satu benda yang sepatutnya dipermudahkan benda kita. Kita tak ada kereta, boleh cari telefon Grab hantar. Kita tak ada kenderaan, boleh cari Grab untuk teruskan perjalanan kita. Kita ada Netflix, puas-puas boleh tengok. Ada keluar bahasa bodoh tu, minta maaf banyak-banyak, harap faham. Okay? Kita ada Netflix untuk isunya memberi ruang waktu untuk kita nak santai dan sebagainya. Kita ada sekarang ni TikTok, Allahu Akbar, macam-macam perkara. Dan alhamdulillah Ustaz Ahmad Suki ada juga TikTok. Bukan kata Ustaz Ahmad Suki kita gedik-gedik dah, tapi dia mengajar dengan cara saluran TikTok. Tu anak kata tadi, jangan kita ketinggalan daripada sudut dunia digital sekarang ni. Tamadun sekarang ni dibina melalui digital. Sekarang ni lah, bukan kata 1 tahun lepas dah, sekarang ini. Jadi jangan kita ketinggalan. Mungkin ada di kalangan ibu apa yang ada yang setuju, ada yang tak. Tapi bagi anak sekarang ni, kita menggunakan medium ini. Hari ni nak hantar tasmid, guna medium ni. Tak ada di kalangan pelajar kita yang benar walaupun kata, mari Ustaz, rumah saya depan tu je, mari ke sini. Tak boleh. Hantar tasmid guna ni juga. Okay? Jadi itu anak kata, secara tak langsung ke mana kita terpaksa menggunakan medium yang ada. Okay, next.
Seterusnya, alhamdulillah, antara kebaikan yang boleh anda katakan tentang awesome ni, yang mana untuk student kita ada daripada UPSR, walaupun kata ada guru-guru katakan UPSR mungkin dihazafkan pada tahun hadapan, tu kita tak bimbang. Sebab apa? Dalam tu kita nak menilai adalah sistem pendidikan dalam. Bukan hanya pendidikan, bukan hanya diukur hanya semata-mata pada CJ saja. Minta maaf, mungkin ada mak ayah yang setuju dan tak setuju. Tapi bagi anak, pendidikan bukan hanya sekadar semata-mata CJ, tetapi hari ini memerlukan CJ untuk pendidikan. Okey, kalau tak adanya CJ, kita tak tahu anak ni daripada mana. Jadi secara tak langsung perlukan CJ. Tapi semata-mata untuk CJ, minta maaf banyak-banyak, saya tak setujulah. Seterusnya kita ada UPSR, PDT dan SPM. Untuk dalam tu kita ada hampirnya 30 subjek yang kita bekalkan dalam awesome. Kemudian antara yang syoknya, kita ada parent, yang mana dalam aplikasi tu kita boleh download awesome parent. Mak ayah boleh tahu anak ni belajar apa hari ni. Hari ni dia jawab banyak mana soalan. Hari ni mana soalan yang betul, mana soalan yang salah. Hari ni dia lebih kepada minat kepada bahasa Melayu ke, matematik ke, Inggeris ke, ataupun fizik ke, ekonomi dan sebagainya. Jadi melalui awesome parent ni, kita dapat menilai. Kita tahu dah ada antara isu yang tahun ni kita tahu, antaranya mak ayah bagi handset, abang ustaz bagi handset, mak bagi handset, mak hafal. Okey, tinggal sejam keluar beli makan, tengok atas, abang dah hafal dah. Tiba-tiba sebelah malam Puan siapa nama? Puan Siti, anak hantar tasmek. Saya dah tinggal lah 1 jam anak saya punya handset. Dia kata dia dah hantar. Tu maksudnya tidak ada pengawasan. Dan alhamdulillah, untuk awesome kita ada untuk pengawasan ini. Seterusnya kita ada awesome teacher. Ni dari sudutnya pelagi guru-guru. Alhamdulillah kita Ustaz Ahmad Nuzul kita telah ranakan semua guru-guru kita sebagai awesome teacher. Apa yang mereka buat, sistem diniah yang mereka ajar, boleh masukkan dalam awesome teacher ni. Jadi lepas daripada ni, kalau kata ibu bapa ataupun anak-anak nak tengok guru dia belajar apa, boleh tengok dalam awesome teacher ni. Jadi insyaAllah kita akan cuba bina daripada satu masa hingga satu masa nantilah. Next. Seterusnya, kita ada dalam awesome kita ada daripada sekolah kebangsaan, sekolah jenis bahasa Cina, Tamil dan sekolah menengah. Tak perlu bimbang, Ustaz, dalam subjek awesome ni semua subjek ada. Memang semua subjek ada. Seperti mana dalam maklum dah, kita tahun ni kita telah menukar subjek supaya lebih relevan dengan dunia sekarang. Kita dah tukar dah 4 madah, iaitu subjeknya Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab dan juga Tajwid. Subjek-subjek ni lah antaranya ada terdapat dalam awesome nanti. Okay, next. Dalam tu kita ada daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Kemudian kita ada next, kita ada hampir ke 30 subjek dalam tu. Ikutlah anak kita nak belajar apa. Bahasa Tamil lah. Bahasa Cina, bahasa Cina, tak ada masalah. Bahasa Arab ada dalam tu, jangan bimbang. Okay, next. Seterusnya, yang mana kita ada dalam menggerakkan awesome juga kita ada 3 step. Iaitu step yang pertama adalah battle. Pelajar-pelajar yang masuk dalam ni nanti, insyaAllah boleh download aplikasi tu. Kebanyakan mereka akan ikut kepada battle saja, bukan hanya sepada nak belajar. Kita tahu dah, kalau nak suruh mata-mata anak kita belajar memang payah. Betul tak betul? Nak suruh hantar tasmek lepas ni, tengok lepas daripada ni macam mana mereka nak hantar tasmek. Abang hantar tasmek abang 10 kali anak saya kena ulang. Jadi benda apa yang awesome buat? Antaranya reward lah. Yang mana alhamdulillah sebelum ni, mungkin ada yang tahun 1 sebelum ni lah, yang mungkin dah tahu dah, antaranya kita buatnya setiap daripada kita buat sebelum ni, contohnya program apa Ustaz? Program video dakwah. Kita ada 1.0, 2.0, 3.0. Semua program yang kita bawa buat, semuanya melibatkan pelajar-pelajar dan ada hadiah untuk mereka. Okay, ni hadiah-hadiah kena sediakan supaya apa? Termotivasi. Kalau ibu bapa boleh lihat, kita alhamdulillah, Tuhan kata jangan ketinggalan dari sudutnya aplikasi kita. Kita ada Facebook Mahathir Hafiz An-Nabawi Shah Alam, Facebook. Kita ada IG Mahathir Hafiz An-Nabawi Shah Alam. Kita ada alhamdulillah yang terbaru, kita ada YouTube Mahathir Hafiz An-Nabawi Shah Alam. Dalam tu kita ada perkongsian pelajar-pelajar kita pun ada. Nak tengok dalam tu aktiviti guru-guru, staf-staf kita pun ada. Anda kata dah,
Sekarang ni kalau boleh kita cuba usahakan semua platform yang boleh kita masuk, kita masuk. Seterusnya. Jadi inilah antara mudah anda katakan gambaran kita punya papan kekunci awesome. DP dia mereka inilah awesome. Dan dibandingkan dengan buku teks, kita rasa tengok buku teks rasa nak menantuk dah. Tapi mungkin insyaAllah dengan color-color dan yang menarik perkongsian daripada Asatizah kena buat cara macam mana pelajar-pelajar tu nak tertarik mengikuti awesome. Okey, seterusnya. Jadi insyaAllah ni antara program-program awesome lah yang telah dijalankan. Dan anda harap kepada semua anak-anak, insyaAllah ada satu program nanti, mungkin 2-3 minggu lepas daripada ni, berawal pukul 3 kita akan buat satu program Mahat Hafiz An-Nabawi Syah Adam bersama dengan awesome. Pelajar-pelajar akan buat satu program menjawab soalan-soalan supaya ada pendedahan awal. Tapi tak perlu bimbang, yang tu secara percuma saja lah. Okay, next. Okay, dalam tu untuk awesome pada bulan 11 hari tu anda dimaklumkan oleh pihak awesome, kita dah ada dalam tu 354,590 orang pelajar yang dah berdaftar di bawah awesome. Dan kita ada 14,872 orang teacher, pelajar-pelajar, guru-guru yang dah berdaftar di bawah awesome. Dan alhamdulillah semua matan di bawah Ustaz Ahmad Zuki telah berdaftar di bawah awesome. Seterusnya kita ada, kalau ikutkan kepada X, kita 4.9 ranking untuk X. Alhamdulillah antara ranking tertinggi dalam masyarakat download. Seterusnya kita ada kita ada 1,820,722 bahan pengajian. Next, kita ada 1,568,945 battle player. Jadi pelajar boleh katakan walaupun kita ada 300,000 ni lebih, mereka yang masuk semua ni nak battle. Sebab apa nak battle? Supaya dapat hadiah. Itu yang pertama. Kita nak katakan kita nak cuba wujudkan satu aplikasi yang pelajar seronok untuk mengikuti. Bukan hanya sekarang ni main apa? Abang main apa biasa? Apa? PUBG kan? Itulah macam-macam permainan sekarang ni. Jadi benda itulah antara benda cabaran pada masa sekarang lah. Jadi next, kita ada 26 bahan soal jawab lah dalam tu. Jadi tak perlu bimbang. Ustaz banyak persoalan. Kalau baca ni 26 juta ni tak habis kita. Satu hari pun tak tahu berapa. Tapi secara tak langsungnya alhamdulillah pada bulan 11 itu anda dimaklumkan oleh pihak awesome. Hadiahnya adalah PS4. Pelajar tersebut telah menjawab hampir ke 100,000 soalan dalam tempoh 1 bulan. Dia dapat PS4. Okey, siapa nak PS4 jawab awesome lah. Jangan minta ke ustaz, minta ke ni. Tapi insyaAllah bawah matan nanti kita ada hadiah lah untuk bawah matan. Okay, next. Okey, ni secara umumnya boleh anda katakan yang pertama bukan nak menjual. Ni adalah kad yang di bawah pihak mahad sekolah. Yang mana untuk pelajar-pelajar di bawah Mahad Hafiz An-Nabawi, alhamdulillah semua alhamdulillah awesome telah menaja semua pelajar anak-anak Mahad Hafiz An-Nabawi tahun ini. Okey, alhamdulillah pelajar kita semua akan berdaftar di bawah awesome. Cuma anda harapkan kepada ibu bapa, kita sekarang ni bukan kata konsep dia satu pendaftaran satu orang pengguna, satu user lah. Jadi kalau kata anak-anak kita yang berada yang lain berada di luar ataupun siapa-siapa sahaja yang nak awesome, insyaAllah boleh berhubung dengan anak ataupun lepas daripada ni boleh berhubung dengan pihak takbiran sekolah berkenaan dengan awesome. Kita ada untuk 1 bulan kita ada package RM68. Kalau ikut RM68, pelajar-pelajar akan disediakan dalam tempohnya 1 bulan tersebut RM2 untuk 1 bulan, 1 hari. Mak ayah kena melabur untuk pendidikan anak-anak RM2 1 hari. Bayangkan kalau sebelum ini anak-anak pergi tuition, satu subjek 50, 60, 70. Satu subjek sahaja, 4 kali pertemuan. Jadi bagi anak perkara tersebut kena fikirkan panjang sikit.
Seterusnya 3 bulan kita ada 169, 6 bulan kita ada 279, dan 1 tahun kita ada 399. Jadi untuk 399 untuk 1 hari, kami pihak sekolah telah kira 1 hari pelajar-pelajar mak ayah kena melabur RM1 lebih. RM1 berapa sen untuk 1 hari. Jadi takkanlah kita daripada sudutnya nak belanja, beli kasut, makan dan sebagainya tak berkira, untuk pendidikan anak-anak berkira. Jadi tolonglah anak harap kepada semua pelajar, untuk pelajar Mahathir Hafiz Nabawi undang-undang sekali lagi, tak perlu bimbang, insya-Allah kita akan berdaftar di bawah kuasa. Kuasa akan tanya pelajar kita. Cuma anak-anak kita yang lain, adakah mereka akan sama ketertinggalan ataupun macam mana kita nak rancang untuk pendidikan anak-anak. Jadi insya-Allah anak harapkan kepada semua pelajar, semua anak-anak boleh mengikuti program awesome kita yang kita buat, dan juga kepada ibu bapa cuba tengok balik berapa nilai yang kita telah laporkan untuk pendidikan anak-anak pada masa sekarang ni. Jadi insya-Allah mungkin itu sahaja yang boleh anda maklumkan tentang dunia pendidikan pasca COVID-19 dari sudutnya Mahathir Hafiz Nabawi, dari sudutnya dunia luar, dan apa yang sebenarnya Ustaz Ahmad Dusuki nak harapkan kepada pelajar-pelajar, yang mana kita alhamdulillah nak maklumkan juga mungkin untuk tahun 3, tapi awal-awal ni nak maklumkan untuk adik-adik yang dah habis dari 30 juzuk hari ni, bukan hari ni, insya-Allah kita ada satu tempat pengajian kian. Kalau Mahathir Hafiz Nabawi ringkasannya Mahathir Hafiz Nabawi Shah Alam, kita ada kian Kolej Islam Nabawi di bawah Ustaz Ahmad Dusuki juga, untuk pelajar-pelajar yang habis 30 juzuk untuk ambil 3 aliran. Sana kita ada yang pertama alirannya syahadah, yang kedua alirannya SPM fast track, yang ketiga dia ada aliran tasawuf, maksudnya digabungkan antara syahadah. Okay. Dalam Al-Quran ini masing-masing sekolah bekalkan kepada para pelajar. Jadi kertas ni nanti masukkan pada muka surat yang pertama. Kalau kata nak tampal lah, kalau kata nak gam lah, dalam muka surat yang pertama kita letak dalam ni. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu niat dia mereka balik ke sini awal tahun nak jadi apa, akhir tahun nanti nak jadi apa. Okey? Dan di bawah tu ada tanda tangan. Sebelum pelajar masuk, anda minta kepada guru-guru, kepada ibu bapa, sebelum pelajar-pelajar masuk nanti, tolong pastikan ada ibu bapa menurunkan tanda tangan di sini. Di bawah tu ada tanda tangan anak, tanda tangan para pelajar. Baru kita tahu niat sekolah nak apa sebenarnya, niat anak tu nak apa. Bawah tu ada bekalkan 3 perkara. 3 di atas untuk sekolah, 3 perkara di bawah untuk anak-anak. Jadi nanti kita boleh tengok anak kita nak apa sebenarnya. Dan insya-Allah anda harapkan kepada semua soalan kepada puan tadi, anda kata boleh anda kontinukan pada soalan esok lah, insya-Allah. Okey. Minta maaf tak boleh nak jawab 100% soalan tersebut lah. Okey. Terusnya ada soalan lain. Ada? Sebelum anda serahkan ke fikir 2. Ada Dan insyaAllah itu sahaja perkongsian anda pada hari ini. Dan apa sahaja perkara yang kurang itu adalah kelemahan daripada anda sendiri. Semuanya anda orang insan yang jahil dan sebuah kekurangan. Dan insyaAllah segala persoalan bolehlah PM kepada kami bahagian pentadbiran sekolah. Tak perlu nak malu ataupun tak perlu nak bimbang betul ke nak tanya ni. Tak perlu. InsyaAllah hantar je, insyaAllah kami akan cuba seusaha sebaik mungkin untuk menjawab persoalan-persoalan daripada para ibu bapa dan juga penjaga. InsyaAllah itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu fikir 2 juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan sedikit apa penggunaan buku serta subjek pilihan yang ada di Mahathir Al-Nabawi insyaAllah lah. Sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Nur Aini binti Rizwan, penolong kanan 2 Mahathir Al-Nabawi, bahagian ilmiah. Hari ini saya akan bentangkan 3 perkara, iaitu kaedah penggunaan buku, subjek ilmiah dan sistem pengajian. Di sekolah di tahun ni ada 4 buku. Yang pertama kita ada buku Q. Yang kedua kita ada buku rekod hafazan. Yang ketiga buku bundan dan yang keempat buku murajaah. Yang pertama. Yang pertama buku Q. Pelajar-pelajar anda dapat buku ni. Masa saya pelajar tengok dia akan dapat buku ni. Buku Q ni untuk pelajar tahun 1. Untuk pelajar tahun 1, hafazan bermula daripada surah pilihan. 5 surah pilihan. Jadi satu buku ni 5 surah pilihan, satu buku sahaja. Sebagai contoh, nampak tak yang pertama? Muka surat pertama dia wajib tulis surah Al-Fatihah. Barisan tulisan semua bergantung kepada Al-Quran. Maksudnya dia sama dengan Al-Quran. Kalau kata surah Al-Fatihah tu ada 7 baris sebagai contoh, dia kena 7 baris juga. Kalau Bismillah contoh, kalau kita tengok dia tulis kan, tulisan dia kecil sebagai contoh. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata macam muat je lagi nak sambung. Macam muat je lagi nak sambung Alhamdulillah kan, ayat yang pertama. Jangan sambung. Sebab dalam Al-Quran dia hanya tulis Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, barisan yang kedua, ayat yang pertama. Boleh faham? Boleh jelas? Maksudnya kalau kata dipanjang lagi, kalau kata ayat yang pertama tu disambung Ar-Rahman, Ar-Rahman je kat situ. Yang bawah tu maksudnya dia sama saja. Barisan dalam Al-Quran kalau satu saja. Kalau kata satu surah lah dalam tu. Kalau satu baris tu hanya satu ayat saja. Boleh jelas? Boleh jelas kan? Yang pertama tulis Al-Fatihah. Masuk surah yang pertama kita akan hafal sebagai contoh surah Yasin. Kita perasan tak surah Yasin? Dia duduk di sebelah sini. Faham tak? Kalau buka Al-Quran dia duduk sebelah kanan saya. Jelas kan? Dia sebelah kanan saya dan dia duduk kalau kira ke atas, dia bukan duduk atas sekali. Dia duduk dalam contoh, sebagai contoh 5 barisan. Faham tak? Contoh 5 barisan. Dia kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 barulah dia tulis surah Yasin. Jelas? Dia sama. Dah habis surah Yasin. Sebagai contoh surah Yasin tu dia habis kat sini. Dia habis kat sebelah sini, sebelah kiri saya. Jadi dia kena tinggal satu muka surat yang ni dan dia mula muka surat baru. Dia tinggal satu muka surat. Sebagai contoh dia habis kat muka surat kiri saya, sebelah kiri saya. Makna kata sebelah kanan tu kosong, betul tak? Jangan sambung surah yang kedua tu sebelah kanan. Sebagai contoh surah Ad-Dukhan, sebagai contoh dia duduk sebelah kanan. Surah Ad-Dukhan sebelah kanan. Jadi ibarat macam dua kosong lah kan? Yang dia pun tidak kosong lah, sebab muka surat dalam Al-Quran di sebelah kanan. Nak masuk surah baru kena tinggal satu kosong. Dah habis 5 surah pilihan. Yang ni simpan. Ambil buku baru, guna untuk juzuk baru. Satu Quran ni, satu buku Q ni untuk 3 juzuk Al-Quran. Buku Q ni jangan hilang dan jangan tertinggal, jangan buat hilang apa semua, tak boleh. Dan jangan koyak buku ni. Andai kata sebagai contoh
dia dah salah, dia tak boleh nak koyak. Dia ambil je kertas buku kertas ajar ke apa ke, dia tulis kat kertas ajar tu, dia boleh tampal dalam ni. Tapi jangan koyak. Sebab buku ni kita akan kumpul sampai dia habis 30 juzuk. Tak cukup 30 juzuk, dia kena tulis balik sampai cukup. Kalau kata 5 juzuk hilang ataupun 5 buku hilang, boleh bayangkan sendiri 5 kali 3 15 juzuk. Maksudnya kena tulis 15 juzuk lah. Okey, macam mana nak tulis tu? Tulis dulu. Ada setengah pelajar dia hafal dan dia tulis. Sebab apa? Buku Q ni setiap kali dia nak hafal, hantar ke ustazah ataupun ustaz, dia kena tunjuk buku Q dia. Tak lengkap buku Q dia, dia tak boleh nak hantar tugasan. Okey, jelas? Jelas kan? Okey, next. Okey, yang kedua buku rekod hafazan. Okey, ada pelajar dapat tak buku rekod hafazan? Okey, kalau tak dapat sebab ni buku rekod hafazan ni guru yang akan pegang. Okey, guru yang akan pegang. Setiap hafazan dia, guru akan tanda dalam ni. Okey, jelas eh? Okey, next. Okey, buku murajaah. Okey, semua pelajar tahun 1 akan dapat buku murajaah. Semua pelajar tahun 1 akan dapat buku murajaah. Okey, boleh tengok tarikh. Okey, bulan contoh bulan Januari. Tarikh yang pertama ni dia ada sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas asar dan sebelum tidur. Sebagai contoh, dia baca sebelum subuh, dia mengulang surah Yasin yang dia nak hafal tu. Okey, dia mengulang surah Yasin dia nak hafal tu. Tiba baca murajaah lah kan? Tulis je kat situ surah dan berapa muka surat. Maksudnya setiap hari berapa dia hafal, dia murajaah. Itu kita nak sudut tanda. Sebab tu termasuk dalam rekod hafazan kita. Okey, jelas? Okey, next. Okey, buku yang terakhir, buku bundal. Okey, semua pelajar tahun 1 akan dapat buku bundal. Okey, mesti tak fahamkan macam mana buku bundal. Okey, boleh tengok buku surat 1. Okey, contoh kita nak hafal surah Sejadah. Kita tak tahu ni macam mana kita nak hafal surah Sejadah betul tak? Macam mana nak hafal ni? Okey, kita tulis dulu ayat pertama hingga kedua, alif lam mim tanzil kita sampai habis. Yang kedua, okey, kita baca dengan tengok sebanyak 21 kali. Dengan tengok. Setiap kali kita hafal dengan tengok, kita tanda tik 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 tik. Memang lambat sebenarnya, tapi nak mengajar kita untuk kita lebih boleh menghafal. Okey, 21 kali dengan tengok dan 21 kali pejam mata. Tu ayat 1 hingga 2 tadi tu kita tulis. Okey, masuk pula yang ketiga, ayat yang ketiga. Sama juga, sama. Yang ni dah tulis kan? Okey. Sampai ayat yang ke-6, kita tulis juga ayat ke-6 surah Sejadah. Kita tulis dulu dan kita baca dengan tengok Al-Quran 21 kali dan kita baca tanpa tengok Al-Quran 21 kali. Okey, selama mana kena buka buku ni? Kena guna buku ni. Okey, selama mana yang awak tak boleh nak ikut cara menghafal. Sebagai contoh, kalau kata sekolah tetapkan, okey, pelajar kena hafal 1 hari 1 buku surat sebagai contoh. Tapi awak ni tak boleh langsung nak menghafal 1 hari 1 buku surat. Jadi awak kena guna buku ni sampai awak boleh menghafal 1 hari 1 buku surat. Okey, jelas? Tu kegunaan buku bundal. Okey, habis untuk kegunaan buku. Next. Okey, untuk tahun ni, tahun 2021, kita akan ada 4 subjek diniyah. Kalau kata sebelum-sebelum ni kita hanya ada 2 saja, tapi tahun ni insyaAllah tak ada 4 subjek diniyah, iaitu Usuluddin, Bahasa Arab, Syariah dan Tajwid. Okay, next. Okey, dan kita ada yang ni subjek tambahan daripada sekolah sendirilah. Okay, tahun 1 kita akan ada subjek Fardu Ain dan tahun 2 dan tahun 3 akan ada subjek fiqh. Yang ni tak masuk dalam PSL lah. Sebab kita fokus kepada pemahaman pelajar dari segi Fardu Ain. Ada setengah pelajar dia tak boleh, dia tak ingat, dia tak tahu macam mana nak mandi wajib, tak tahu macam mana nak bersuci, apa semua kan. Kita akan ajar insyaAllah. Okay, next. Okay, sistem pengajian. Okay, bermula daripada minggu ni kita ada minggu orientasi. Minggu depan kita bermula kepada kelas secara online disebabkan kita masih lagi tak boleh nak buka kan.
Jadi kita bermula secara online menggunakan Google Meet ataupun WhatsApp video call lah. Yang kedua, kelas bermula 11 Januari dan kelas diniyah bermula awal bulan Februari. Next. Jadual kelas secara online, saya dah sertakan dah dalam file masing-masing, boleh tengok lah kan. Kalau tengok untuk tahun 1 dan untuk tahun 2 dan tahun 3, yang atas sekali tu untuk tahun 2 dan tahun 3, yang bawah ni adalah tahun 1. Kalau tengok buku 11 dan 11 hingga 45 tahun 2 dan 3 tu dia lain sikit. Dan untuk tahun 1, 11 hingga 12 subjek tajwid. Silakan tu typing error. Dia subjek tajwid. Sebab apa? Kita nak fokus dulu kepada tahun 1 ni tajwid. So kita tak nak pelajar ni hanya menghafaz mata-mata tajwid tunggal langgang kan. Kita nak dia pelajar ni berkualiti cara hafazan dia, cara bacaan dia. Jadi kita fokus dulu kepada tajwid lah untuk tahun 1. Next. Itu sahaja. Mohon maaf. Ada sebarang soalan boleh angkat tangan, bagi nama dan tanya soalan. Ada soalan dari segi buku ke, jadual ke, subjek dia ni boleh sebelum saya habiskan saya punya slot. Untuk bulan tahun 1, kita akan bagi senarai surah apa yang kita akan mula dulu. Maksudnya contoh 5 surah pilihan. Kalau kata kita dah tahu dah kita akan hafal surah Al-Mulk, Yasin, Sejadah, Ad-Duha, Luqman semua kan. Dia tak boleh nak hafal ikut dan. Contoh hari ni saya nak hafal surah Al-Mulk lah, tak boleh. Dia kena ada. Pertama kena hafalkan surah Sejadah sebagai contoh. Yang kedua surah ni, surah ni. Maksudnya dia kena ikut. Dia kena ikut turutannya sekolah tetapkan lah. Ada lagi soalan apa? Ada soalan lagi? Kalau tak ada, sekarang itu sahaja. Kalau tak faham boleh PM saya. Kalau ada masalah ke apa, boleh rujuk saya kat depan diri saya. Wallahualam. Baik, insyaAllah sebab seterusnya adalah sesi anak-anak bersama dengan asatidzah kita. Jadi insyaAllah tinggal dalam ruang kita ni hanyalah untuk para pelajar saja. Ibu bapa boleh duduk di luar lah. Jadi yang dalam ni kita anak-anak pegang book bag yang kita telah bekalkan kepada pelajar tu lah. Al-Quran, kertas, pen dan sebagainya. Pegang di tempat posisi masing-masing untuk sesi hafazan. Bagi ibu bapa yang ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh berhubung dah dengan pegawai takbiran kami berada di luar. Jadi guru-guru dan juga warden warden boleh masuk ke dalam. Ibu bapa boleh selesaikan membayar yuran, sukatan bahan-bahan operasi pelajar-pelajar, beg dan sebagainya, boleh ambil di luar. Dan sebarang persoalan boleh mukakanlah kepada staf kami yang berada di luar. Guru-guru minta standby di dalam dewan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Syahid. Saya berganti pada PK1 Ustaz Anam. Beliau cuti sekarang, ada urusan. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada slot hari ini kita akan buat praktik hafazan.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana adik-adik dapat diberi peluang untuk mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, hafaz Al-Quran. Ustaz tak cakap panjang sebab tadi Mudi dah bagi tahu lebih dari ni mengenai pembacaan Al-Quran kan. Ada dua bahagian. Satu pengenalan dan yang kedua mengenai fasa yang kita akan lalui dalam menghafaz Al-Quran. Okey, pengenalannya kebanyakan Mudi dah jelaskan tadi mengenai tasmi', kemudian i'adah, murajaah, MKJ, buku Q dan buku al-hafazan. Tasmi' seperti mana yang kita tahu, kita akan baca satu hari, setiap pelajar kena hantar satu muka. Jadi dalam masa seminggu dia punya hantar tasmi' sekurang-kurangnya ialah 5 muka. Boleh jelas? Okey, kemudian bila dah hafal, kita akan pergi ke pengulangan. Bila dah hafal, kalau tak ada ulang nanti dia lupa. Jadi kita akan pergi pengulangan. Ulangan namanya i'adah. I'adah ni pelajar akan buat ulang mana juzuk yang dia dah hafal. Contoh dia hafal 5 muka, jadi dia kena buat i'adah sebanyak 5 muka. Okey, kena buat pengulangan sebanyak 5 muka. Dan ulang tersebut tanpa lihat Al-Quran. Faham? Nak ulang dengan siapa? Dengan kawan ataupun dengan guru. Kalau dekat rumah boleh lah, minta mak ayah untuk bersemak. Contoh hari ni hafal satu muka, jadi esok kita ulang satu muka. Yang ada tu. Kemudian lusa hafal satu muka ni, jadi esoknya lagi kita yang ada 2 muka. Pengulangan dia tu. Okey. Kemudian seterusnya murajaah pun mungkin dah jelaskan tadi. Kita akan baca satu juzuk satu hari. Masa dia mungkin kita akan letak lepas zuhur, dia dalam pukul 2 sampai pukul 3, sejam ni tuan. Biasa pelajar hafiz ni bila dah hafal satu juzuk, nak ambil masa 1 jam tu dalam kurang 40 minit lah. Dia boleh habis. InsyaAllah anak-anak hebat. Jadi satu hari kita akan baca satu juzuk dengan lihat mushaf, dengan lihat Al-Quran. Okey. Itu murajaah untuk setiap hari. Itu kalau dah hafal satu juzuk. Kalau belum, jadi murajaah kita hanya muka yang dah dihafal sahaja. Okey, seterusnya pergi kepada MKJ. Murajaah juzuk khatam. Lepas dah habis sempurna satu juzuk, majlis khatam juzuk. Bila dah sempurna kita hafal satu juzuk, setiap pelajar akan lalui MKJ. MKJ ni dia buat sistem tepuk. Jadi setiap pelajar akan kena tepuk dengan guru masing-masing. Contoh guru kita hafal juzuk 1, Alif Lam Mim Zalika Kitabul La Raiba Fihi. Guru tepuk ayat mana-mana tengah-tengah kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Jadi kita kena sambung. Soalan paling minima, soalan yang guru tepuk ialah 3 soalan. Jadi pelajar yang jaga i'adah dia, jaga murajaahnya, insya-Allah dia dapat jawab soalan yang dilontarkan oleh guru masing-masing. Itu. Okey. Itu sistem yang kita akan pakai dekat Matan Timbul Nabawi ni ya. Okey, seterusnya pelajar yang nak menghafal Al-Quran ni, dia kena buat persiapan zahir dan batin. Kena sihat tubuh badan, semangat. Kemudian dari segi batinnya kita kena ada nawaitu bersungguh lah. Jangan kita niat nak hafal Quran sebab nak dapat title Al-Hafiz. Jangan kita nak hafal Quran sebab nak jadi imam sahaja ataupun nak jadi isteri imam. Yang itu
kita hafal Quran ni semata-mata kerana Allah. Banyak saranan daripada Al-Quran dan Hadis kan. Hadis banyak Nabi SAW galakkan kita untuk menghafal Al-Quran. Dalam satu ayat Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan penghafalan Al-Quran. Allah Ta'ala, siapa yang nak hafal Quran? Fahal min muddakir. Dalam hadis pun Nabi SAW banyak bagi saranan. Siapa yang hafal Quran, kemudian dia halalkan apa yang halal dalam dia, dan diharapkan apa yang haram dalam dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Bukan itu sahaja, malah Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia bagi syafaat kepada 10 ahli keluarga yang wajib masuk neraka. Kelebihan-kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Jadi bila kita dalam tempoh, orang kata tempoh perjuangan pembelajaran kita ni, mesti ada jatuh bangun. So kita jangan give up. Kita kena keep positif, okay? Kena sentiasa perbaharui niat kita. Sentiasa ingat mak ayah hantar kita dengan harapan yang besar untuk kita berbakti kepada orang ramai, berbakti kepada masyarakat Islam. Jadi kita jangan sia-siakan peluang yang ada. Okay, Ustaz nak buat praktikal hafazan, orang panggil amalan hafazan amali. Okey, setiap pelajar boleh keluarkan Quran masing-masing. Bawa keluar, boleh buka surah Yasin. Ayat yang ke berapa, Ustaz? Ayat yang ke-41. Yasin muka surat 443. Okey, Yasin. Dan hafal boleh Okey, seterusnya kita akan insya-Allah kita akan hafal 2 ayat daripada muka 443. Ada. Dia mula dengan wa ayatul lahum anna hamalna. Okey. Pertama dengar dulu, Ustaz akan baca. Kemudian ikut apa yang Ustaz akan baca, barulah kita akan ikut hafazan itu lah. Okey, cara pertama macam Mudia bagi tahu tadi, kita akan buat talaki. Ini nama talaki dah ni. Ustaz akan baca dan kau akan ikut. Pastikan tajwid semua kita letak kat mana dia punya tasydid, dia punya panjang pendek, dia punya dengung. Okey, faham? Okey, Ustaz baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Okey, saya kira 1, 2, 3. Semua ikut 1, 2, 3. Cuba sekali lagi, semangat sikit. Pagi. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3.
Okey, seterusnya wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Okey, Ustaz akan bagi dalam masa 10 minit. 10 minit. Dalam masa 10 minit untuk adik-adik hafal 2 ayat ni. Cara dia macam mana? Ayat yang pertama tu ulang dalam angka yang korang boleh hafal lah. Biasanya dalam 5 kali insya-Allah dah boleh terhafal lah. Ulang macam. Okey, jadi insya-Allah untuk hafazan anda minta kepada semua pelajar yang pertama baca secara tengok sebanyak 20 kali. Kita baca Quran, tengok daripada apa yang kita nak baca. Sorry, minta maaf, jam. Contoh kata ayat yang pertama. Bila ayat yang pertama, ulang ayat tersebut sebanyak 20 kali secara tengok. Jangan abaikan satu pun tulisan ataupun huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Ulang 20 kali. Ingat ke tak ingat ke, ulang 20 kali. Okey, itu yang pertama, cara dia. Seterusnya selepas daripada 20 kali kamu hafal, ulang. Bukan hafal, ulang bacaan. Baca 20 kali. Seterusnya lepas daripada 20 kali kamu tutup Al-Quran. Abang dan kakak tutup Al-Quran, baca balik. Ingat ataupun tak ingat bacaan tadi. Kalau sekiranya tak ingat, buka balik, ulang 10 kali bacaan tersebut. Okey, itulah kenapa kena guna buku bundal yang sekolah akan bekalkan kepada semua lah pelajar. Jadi saya katakan sekali lagi, baca secara tengok 20 kali. Ingat tak ingat suruh kira, baca dulu. Okey, kemudian barulah selepas daripada itu tutup dan baca. Begitulah diulang step yang pertama dan kedua. Ulang-ulang sehinggalah kita ingat. Yang pasti betulkan bacaan dan jangan tinggal satu huruf pun dalam ayat tersebut. Jadi Ustaz harap semua faham dan boleh buka dulu dan bacalah ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua. Silakan. Okay. Jam di tangan Ustaz sekarang ni yang dah dapat boleh tengok pukul 10.35, 10.40 insyaAllah kita sama-sama baca hafazan. Ustaz akan tanyalah seorang-seorang hafazan yang kita dah hafal tadi. Jadi 5 minit insyaAllah untuk 2 ayat. Silakan. Tengok dulu, tengok. Guna cara yang dia bagi tahu. Baca dulu, tengok. Walaupun dah ingat, tengok dulu sebanyak 20 kali.
إنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Alhamdulillah. Seterusnya mana? Okay, boleh korang ada kemampuan untuk hafal, Alhamdulillah. Jadi tip dia lagi, kalau jangan hafal tu, jangan kita, suara kita jangan macam dalam kelambu, okay? Kena kuat. Kena lantangkan suara. Lelaki jangan jadi suara perempuan, perempuan tetap suara perempuan. Okay, suara kena kuat sampai kita sendiri dengar. Kemudian macam dia beritahu tadi lah, kena ulang lagi, sampai dah lancar, tutup. Lepas tu baca dengan kawan. Lepas baca dengan kawan baru hantar ke guru. Itu cara menghafal berkesan lah. Kalau tak nanti bila dah hafal dia akan, kalau kita tak ulang dia akan lupa begitu saja. Akhir kalam daripada Ustaz, semoga korang terus bersemangat daripada awal tahun sampai ke akhir tahun. Kejar target, fasa pertama, fasa kedua dengan fasa ketiga semua. Dan jangan lupa untuk doa kepada mak ayah. Duduk sini memang tak jumpa mak ayah, lupa, ada masa-masa. Tapi kita jarang jumpa kan. Jadi kita doakan kepada mak ayah. Bila kita doa mak ayah, insya-Allah mak ayah tak lupa untuk doa kita kat sini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian Ustaz di bawah fikir 3, bahagian berkenaan dengan sasiah belajar, akhlak dan sasiah belajar. Jadi Ustaz dah berkalikan pada setiap orang belajar catatan adab. Jadi Ustaz minta semua belajar untuk tandakan di kertas masing-masing catatan adab. Apa yang adab telah buat, apa adab yang telah lakukan pada hari ini. Sebagai contoh, solat duha, kalau dah buat solat duha, tandakan pada hari, kalau ada boleh tengok kertas masing-masing. Okey, semua ada. Boleh tengok di kertas masing-masing antara adab-adab yang perlu lakukan ada di situ. Jadi kalau pelajar dah lakukan adab tersebut, tolong tandakan dengan write di kertas masing-masing dan tolong hantarkan. Kalau lambat lagi lah buka sekolah, jadi hantarkan snapkan gambar dan hantar di grup WhatsApp. Satu bulan hanya satu kali. Kalau sekolah lambat buka, kalau sekolah dah buka pada 20 hari bulan, hantar pada tarikh 19 hari bulan. Tarikh 19 hari bulan hantar daripada hari esok sehinggalah ke 19 hari bulan. Itu yang pertama. Boleh faham? Semua boleh faham? Okey, untuk tugasan yang kedua berkaitan dengan adab dan akhlak, di dalam Google Form selepas daripada ini akan diberikan link Google Form. Jadi dalam tu kita kena tandakan ibadah harian kita. Kita buat solat sebagai contoh,
solat subuh tu secara berjamaah ataupun tidak. Kalau lakukan secara berjamaah, tandakan secara berjamaah. Kalau tidak, tandakan tidak. Seterusnya lakukan solat sunat sebelum subuh, sebelum waktu ataupun selepas waktu ataupun tidak, dan mesti dihantar setiap hari. Lepas tanda semua, tekan submit, dia akan masuk ke dalam sistem. Ustaz, pelajar semua di rumah, ustaz di sekolah boleh cek siapa yang melakukan ibadah harian tersebut ataupun tidak. Untuk adab dan akhlak, tandakan di kertas. Setiap bulan hantar snap gambar, hantar ke dalam grup Warden. Selepas ini akan diberikan link grup Warden Banin Banat. Boleh faham? Okey, kalau faham, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.